Dan kemudian dia datang ke sini, dia masuk, dia tak beli apa-apa dan dia tunggu dalam kereta selama 50 minit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, anda sedang bersama saya, Anim Izzati, dalam 999, program mengenai jenayah nombor 1 di Malaysia, edisi 10 Mac 2020. Saudara, tindakan berani seorang pekerja kedai serba neka mengejar perompak berakhir dengan tragedi apabila dia maut ditikam di lokasi kejadian. Difahamkan rompakan yang berlaku di Damansara Jaya itu dilakukan secara terancang oleh suspek yang juga mempunyai pelbagai rekod jenayah. Kejadian itu turut dirakam kamera litar tertutup CCTV. Ikuti laporan secara terperinci kes tragis dalam 999 malam ini bersama wartawan Faizal Murad. Di lokasi ini dipercayai menjadi pergelutan di antara mangsa dan juga suspek sehingga mengakibatkan kematian mangsa yang juga bekerja sebagai juruwang di kedai serba neka ini. Dan hasil siasatan mendapati suspek sempat melarikan wang tunai dan juga telefon bimbit milik mangsa. Dan ketika kejadian, dua orang saksi yang melalui kedai ini terlihat mangsa yang terbaring berlumuran darah di hadapan kedai dan terus melaporkan kepada pihak polis menerusi stesen minyak yang terletak berdekatan di sebelah kanan saya ini. Ketika kejadian, mangsa yang juga warga asing dipercayai sedang bekerja sekitar jam 11 malam. Hasil siasatan mendapati, suspek dipercayai merancang melakukan rompakan beberapa jam sebelum kejadian dan menyerang ketika suasana lengang di sekitar kedai. Mangsa meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di dada. Suspek pada mulanya telah pergi ke Sri Damansara untuk survey kedai yang sama, kedai jenis yang sama, tapi dia hanya membeli barang kat situ. Kita ada jumpa resit dalam kereta ada. Dan kemudian dia datang ke sini, dia masuk, dia tak beli apa-apa dan dia tunggu dalam kereta selama 50 minit sebelum dia masuk balik dan merompak. Rakaman CCTV telah membantu pihak polis melakukan siasatan dalam usaha mengesan suspek. Hasil penelitian mendapati mangsa nekat mengejar lelaki bertopeng itu setelah mendapati telefon bimbit miliknya turut dilarikan. Dalam tempoh 48 jam setelah kita bermesyuarat dan telah melakukan pelbagai jenis siasatan, kita berjaya memberkas 3 suspek yang dipercayai telah melakukan jenayah ini. Suspek-suspek berumur antara 30 hingga 38 tahun dan mempunyai rekod-rekod lampau seperti dadah, samun. Dan saya berpuas hati kita dapat memberkas suspek-suspek ini sebelum dia dapat strike lagi sekali. Itu yang penting, keselamatan orang awam. Menurut Ketua Polis Petaling Jaya, ACP Nik Izani Muhammad Faisal, pihaknya memantau ketat perlakuan jenayah seperti ini dan memastikan pelaku tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang. Kedai serba neka ini ditutup serta-merta sejak 2 Mac lalu. Mayat lelaki yang ditemukan terbaring di atas jalan raya berdekatan Jalan Impian Ria 3, Bukit Mertajam, Pulau Pinang pada awalnya disangka mangsa langgar lari. Namun sebaik pemeriksaan dilakukan, mangsa maut akibat ditikam. Sebaik menerima panggilan, sepasukan anggota daripada Unit Siasatan Jenayah IPD Seberang Perai Timur bersama forensik dan Unit Anjing Pengesan K9 IPK Pulau Pinang bergegas ke lokasi kejadian. Mangsa yang berusia 39 tahun itu dipercayai bekerja sebagai penjual alat ganti motosikal dan tinggal di kawasan berhampiran. Mangsa maut kurang dalam tempoh 6 jam sebelum ditemui. Hasil daripada maklumat lanjut daripada orang awam, saksi menyatakan
si mangsa telah bergaduh sebelum itu tidak jauh daripada tempat kejadian. Dan polis ketika ini sedang menyiasat suspek yang bergaduh dengan si mangsa dan dipercayai melanggar juga mangsa beberapa kali selepas pergaduhan. Mayat kemudian dibawa ke hospital berdekatan untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Polis menahan 4 lelaki termasuk 2 beranak kerana disyaki terlibat dalam 11 kes samun di 3 lokasi berasingan. Dengan menyasarkan warga emas yang tinggal berseorangan, pecah tabung masjid dan samun di jalanan. Kumpulan ini aktif di sekitar Kedah dan Pulau Pinang. Tangkapan 2 suspek utama di Bukit Mertajam melibatkan seorang lelaki berusia 40 tahun dan anak lelakinya yang berusia 17 tahun. So daripada rampasan, daripada soal siasat jalan, kita telah merampas barang-barang dan juga senjata yang digunakan dalam kes-kes yang terlibat, dan mereka ni memang terlibat dengan kes-kes samun. Samun. Kita percaya kita telah dapat menyelesaikan lebih kurang 11 kes. Suspek B1 dan B2 adalah bapa dan anak, di mana semua kejadian jenayah dilakukan bersama-sama. Bapa dan anak, bapa kandung sendiri kan. Manakala B2 lagi tangkapan yang tadi, B3 dan B4 berperanan membantu B1 dan B2 dalam urusan jual beli barang-barang. Selain barangan kemas dan telefon bimbit, beberapa buah kenderaan curi turut dirampas. Tangkapan 2 suspek itu dilakukan di Kubang Semam, Bukit Mertajam pada 2 Mac lalu. Ketika tangkapan dilakukan, mereka dipercayai sedang merancang untuk melakukan kegiatan samun di kawasan itu. Mengedar dadah dengan bersembunyi di sebalik perusahaan kilang keropok. Itu taktik 3 lelaki termasuk 2 beranak yang cuba mengaburi mata pihak berkuasa dalam kegiatan pengedaran dadah yang bernilai lebih RM250,000 ketika serbuan di Kampung Sirih, Kota Baru, Kelantan. Ketiga-tiga suspek diberkas bersama beberapa kotak di atas sofa yang berisi dadah jenis syabu dan pil ekstasi. Dan pihak polis telah membuat tangkapan ke atas 3 lelaki Melayu ini yang merampas kesemua barang kes yang ditemui di dalam bilik berkenaan. Kesemua lelaki ditangkap ini tidak mempunyai rekod kesalahan lampau dan hasil ujian urin ataupun air kecil juga didapati negatif pada masa itu. Kesemua mereka ini dipercayai terlibat dalam pengedaran dadah di sekitar kawasan Kota Baru. Pemeriksaan selanjutnya turut menemukan wang tunai berjumlah RM74,000. Ketiga-tiga suspek dipercayai mendapatkan bekalan daripada negara jiran dan aktif sejak sebulan lalu. Polis berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa yang didalangi 4 sekeluarga selepas menahan 11 individu di 8 lokasi berasingan. Pengedaran dadah yang berjumlah RM5.2 juta itu dipercayai dibawa masuk daripada negara jiran sebelum dibungkus mula dan diedar untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Hasil risikan menerusi Ops Falcon yang dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, stor penyimpanan dadah di 4 buah negeri turut berjaya dikesan. Jumlah rampasan kesemuanya ialah 218 kg lebih kurang. So ini boleh menampung 1 juta orang. 1 juta. Dan apa yang menarik ialah tentang heroin. Heroin yang dirampas tersebut merupakan heroin nombor 4. Iaitu heroin yang ketulinannya begitu tinggi. Ketulinannya begitu tinggi. Yang biasa kita tangkap ialah heroin nombor 3. Yang ketulinannya agak rendah. Tetapi kali ini agak tinggi. Pihak polis percaya sindiket itu lumpuh sepenuhnya selepas dalang utama diberkas. Susulan pembongkaran sindiket itu, polis turut menyita harta milik ahli sindiket terbabit termasuk premis perumahan, kereta mewah, jam tangan berjenama dan wang tunai berjumlah RM50,000.
Kebakaran berlaku di tapak pelupusan sampah Semeling di Sungai Petani Kedah pada 20 Januari lalu mengakibatkan peningkatan kadar pencemaran udara di kawasan sekitarnya. Puluh anggota dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah dengan kerjasama Jabatan Bomba Negeri Perak dan Pulau Pinang berjaya mengawal kebakaran. Kru 999 menyertai anggota bomba meninjau keadaan tapak pelupusan sampah setelah kejadian itu berakhir. Tapak pelupusan sampah seluas 45 hektar ini menjadi saksi di mana kebakaran berlaku sepanjang 24 hari dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah masih memantau kawasan ini. Faktor keluasan kebakaran, kemampatan tanah dan kedudukan pencawang elektrik di kawasan terbabit menjadi faktor kesukaran dan mengambil masa yang lama bagi anggota bomba untuk memadamkan api. Menurut penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Negeri Kedah, Sayani Haji Saidon, pihaknya telah membahagikan tapak kebakaran kepada 4 kawasan dan proses pemadaman dilakukan 24 jam sehari. Walaupun kita pada asalnya kita boleh mengawal kebakaran tersebut, tetapi dia menjadi lebih panjang kerana adanya daripada unsur-unsur luar, kerana kawasan tersebut juga boleh dimasuki oleh orang luar, ya. Dari itu masa kita tempoh kita melakukan kerja-kerja pemadaman tu tanpa kita sedari kawasan tu juga dimasuki oleh orang luar, dan penjeroboh ni dia melakukan pula pembakaran terbuka di sebelah kawasan di mana kerja-kerja pemadaman tu sedang dilakukan. Menurutnya lagi, lebih 500 galon air dan 17 bom air dari unit pengangkutan udara digunakan ketika proses pemadaman dijalankan. Sewaktu kejadian berlaku, terdapat 5 anggota di bawah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah tercedera, namun tidak mematahkan semangat mereka untuk meneruskan proses pemadaman. Di sana, di tempat kejadian, kalau kita lihatkan kejadian yang berlaku di sana memang sangat luas, terbakar dalam lebih kurang kawasan keseluruhannya 45 hektar. Dan banyaklah kejadian yang berlaku, antaranya beberapa kecederaan kepada anggota-anggota saya, dan saya sendiri pun terlibat sekali tercedera semasa kejadian di tempat tapak pelupusan sampah tersebut. Walau bagaimanapun, kelima-lima anggota ini sudah dilatih dari sudut mental dan fizikal bagi menghadapi situasi getir seperti ini. Sama daripada masyarakat umumlah, seharusnya mereka juga perlu mempertingkatkan kesedaran bahawa melakukan pembakaran terbuka ni, ya, akan memberikan kesan yang bukan saja kepada tahap kesihatan pencemaran udara, tapi akan memberi kesan yang lebih teruk lagi kepada masyarakat setempat dan juga agensi yang terlibatlah. Ya. Mungkin sedikit keuntungan bagi mereka, tapi menyebabkan tahap kemusnahan dan juga jumlah kerugian yang terpaksa ditampung oleh pihak yang lainlah. Operasi pemadaman api di tapak pelupusan sampah tamat pada 12 Februari lalu dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sentiasa bersedia menerima panggilan kecemasan sepanjang 24 jam. Sementara itu, seorang pemandu wanita berusia 37 tahun maut selepas keretanya dihempap sebuah lori balak di Jalan Bukit Teh, Macang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Ekoran panggilan kecemasan orang ramai, anggota bomba dan penyelamat Pulau Pinang bergegas ke tempat kejadian kira-kira jam 4 petang. Kerja menyelamat membabitkan 2 kren bagi mengalihkan lori dan kayu balak yang menghempap kenderaan terbabit sebelum mayat mangsa berjaya dikeluarkan. Kita mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit dan untuk menaikkan kereta daripada longkang untuk
dinaikkan ke atas dan mengeluarkan masa. Seterusnya kita telah bagi serahkan masa kepada pihak polis. Hasil siasatan mendapati kemalangan yang melibatkan 2 buah kereta dan sebuah lori ini disebabkan oleh kereta mangsa yang menukar lorong secara tiba-tiba. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Bukit Mertajam untuk bedah siasat dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Nak perlu jauh. Mahal sikit, kalau dekat murah sikit. Mana ada satu penumpang RM50. RM60. Berang kerana baju ti pemberian teman wanita sering dipakai oleh abangnya. Seorang lelaki tergamak menetak dan menikam darah dagingnya sendiri sehingga maut. Bagi mengaburi jenayah yang dilakukan itu, suspek menyembunyikan mayat abangnya di dalam sebuah tong air sebelum diisi simen. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk bedah siasat dan suspek direman 7 hari untuk disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sementara itu, rutin harian seorang lelaki untuk menghantar anaknya ke rumah seorang pengasuh dikejutkan dengan penemuan mayat wanita itu di Taman Sutera Idaman, Sungai Petani, Kedah. Mangsa ditemukan dalam keadaan tangannya terikat di belakang menggunakan kabel pengecas telefon dan mulutnya pula ditutup dengan kain. Motif pembunuhan masih dalam siasatan dan kenalan lelaki mangsa direman 7 hari bagi membantu siasatan. 2 lelaki warga asing yang menyamar sebagai ustaz diburu kerana mencabul 5 pelajar lelaki di Kepala Batas, Pulau Pinang. Kedua-dua suspek dilapor mengarahkan ke semua mangsa untuk ke rumah yang didiami mereka, kononnya untuk pengajian Al-Quran. Pengecaman wajah suspek dilakukan berdasarkan soal siasat ke atas mangsa yang terlibat dan pemilik rumah itu juga ditahan bagi membantu siasatan. Operasi khas sempadan dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bermula jam 6 pagi di laluan pintu masuk sempadan Bukit Kayu Hitam. Ramai 3 anggota menjalankan tugas bagi memeriksa pemandu kenderaan yang tidak mematuhi peraturan permit pengedaran antarabangsa ICP. Sewaktu pemeriksaan dijalankan, terdapat individu yang tidak mempamerkan nombor pendaftaran kenderaan Malaysia dan memberi 1,001 alasan. Sekarang daripada Thailand nak masuk Malaysia, nombor Malaysia kena pakai lah. Ya. Dia pula nak pergi jauh, bukan dekat. Ya, tuan. Nah? Betul. Lepas tu saya nak buat lain ke? Dia kan stiker depan, ni nombor belakang. Apa buat lain? Hari ni dapat sementara nak. Kena letak lah, kalau you nak jalan juga kena letak. Nombor dia kena pamer. Nombor dia kena pamer lah. Kalau you nak jalan juga, nombor kena pamer lah. Saya buat lain tak? Rata-rata pemandu didapati kerap mengambil kesempatan dengan membawa pelancong menggunakan kenderaan persendirian. Ni naik pada mana? Aku. Mana? Naik lah. Naik pada Penang. Daripada Thailand. Phuket. Anyai. How much? Ke Penang. Saya beli kipas 75 per orang. Masih tidak serik, pemandu dari negara jiran ini telah dikenakan saman pada 18/2. Namun pada hari ini, dia melakukan kesalahan yang sama iaitu membawa penumpang masuk ke negara Malaysia. Pada sebelah malam pula, anggota JPJ mengesan seorang pemandu van yang disyaki membawa sekumpulan pekerja warga asing dan cuba memperdayakan anggota bertugas. Pekerja ni apa nama pekerja Tom Yam ah? Dah. Bukan Tom Yam. Apa tu? Tu mana? Sontam je. Sontam. 10 hari. Datang masa sontam mama macam tu.
Sontak ada Pak Bu ke, Pak Bu gerai tu. Namun cubaan menipu itu gagal apabila seorang anggota penguatkuasa melakukan pemeriksaan di dalam kenderaan. Berapa orang ni semua ni? 8 orang. Ya. Kerja Tom Yam? Kedai makan? Yelah saya kata dah. Sekali aja. Itulah, kedai makan lah. Kau tukang masak lah. Tukang masak kat sana lah. Insurans, okey. Ini insurans. Okey. Kat sini ternyatakan kenderaan persendirian. Okey, kenderaan persendirian. Okey, van ni digunakan untuk bawa penumpang. Okey. Bawa penumpang ni maksud kau bayar tambang kan? Berapa seorang? 60. Jauh. Mahal sikit kalau dekat, murah sikit. Mana kata satu penumpang RM50. RM60. Sekarang ada 8 orang. Sebenarnya tak boleh. Undang-undang Malaysia kena Thailand ni sebab insurans dia ternyatakan kena persendirian. Dia untuk bawa saudara mara dia untuk pergi melancong patah balik. Kalau kau nak masuk Malaysia, kau kena naik bas. Bas express kan banyak kan untuk ke ni. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi Zamak Syari Hanifah, pihaknya berjaya mengeluarkan notis saman berjumlah lebih RM40,000. Sepadan di mana tumpuan kita adalah untuk untuk menguatkuasakan pengeluaran ICP itu sendiri. Pasal untuk kenderaan persendirian daripada Thailand untuk masuk ke Malaysia sebagai salah satu lesen lah. Kita kuatkuasakan Seksyen 66H Akta Pergatan Jalan 1987. Okey, dan juga kaedah kita itu akta yang besar dia, mana kaedah kenderaan bermotor peredaran antarabangsa 1967 dan juga kita menguatkuasakan pembuatan dan penggunaan 1959. Dia kena pamerkan. Dia kena pamerkan dia tu. Operasi khas sempadan selama 5 hari ini tamat jam 1 petang. Hei, ambil. Hei. Stop. Dah. Tolong ayo. Tanpa menghiraukan bahaya, segelintir pekerja asing sanggup menggadai nyawa dengan menceroboh landasan kereta api semata-mata untuk meloloskan diri. Tadi kenapa you lari tadi? Tara lari, saya tunggu sini. Tak, kita nampak you lari. Kita kejar tadi. Hari ni ya? You lari. Tara lari sana sini, tunggu. You lari keluar tadi. Bukan tipu sekap. Saya betul-betul sekap. Sebuah pasar basah di Bukit Bertajam, Pulau Pinang dikesan menjadi lubuk emas bagi parti yang tidak memiliki permit pekerjaan yang sah. Okey, sekarang saya akan beri berkenaan dengan pergerakan dan pecahan motor itu akan berada di lokasi dan tarian mana di dalam kawasan kita anggap itu. Tempat ni lebih kurang macam sebuah gudang lah, atau kilang lah. Okey, boleh dikatakan keliling yang sebelah kiri kanan ni bertutup, belakang ni open. Kita akan lalui sini dan kita akan masuk dari sini. Aset motosikal digunakan dalam operasi yang diketuai Pengarah Jabatan Imigresen Pulau Pinang, Muhammad Husni Mahmud. Malam ni kita akan menggunakan motosikal sepenuhnya. Kita ada 21 orang anggota dan lebih kurang dalam 10 motosikal. Dan kita gunakan motosikal ni sebab kawasan yang kita akan pergi itu laluan dia sempit. Untuk memudahkan pergerakan kita dalam sana, dapatlah target-target yang kita sasarkan. Lokasi sana memang agak sesak. Sebagai langkah keselamatan juga kita guna motosikal sebab kita tak nak nanti membahayakan orang awam dan sebagainya. Tepat jam 8.30 malam, kami yang telah dipecahkan kepada 4 kumpulan menuju ke lokasi sasaran terletak kira-kira 8 km dari Pejabat Imigresen Pulau Pinang. Hei, ambil. Hei, stop.
Tolak ayo. Pergempuran pada jam 9 malam jelas mengejutkan segelintir pekerja haram di Pasar Borong di Bukit Mentajam ini sehingga ada yang cuba meloloskan diri menerusi laluan belakang pasar dengan melepasi pagar yang telah roboh ini, melompat ke seberang sana, melepasi longkang sedalam 6 kaki ini, dan apa yang dikuatiri di seberang sana adalah landasan kereta api yang mungkin boleh mengancam nyawa mereka. Pagar di belakang premis dipercayai dibina secara mudah alih sebagai taktik untuk meloloskan diri, memandangkan lokasi ini telah 3 kali diserbu pada tahun 2019. Waktu kita jalan Garisikan dulu, bawah ni, dia pagar ni masih ada. Tapi bila malam ni kita mungkin dia baru potong ni. Dia baru potong. Mungkin untuk dia nak senang untuk pergerakan. Kalau berlaku kecemasan ataupun operasi pada pihak penguatkuasa. Tindakan membuka langkah 1000 oleh 8 pekerja haram termasuk lelaki warga asing berusia 40 tahun ini ternyata gagal apabila mereka berjaya ditahan oleh anggota imigresen. Orang lari-lari, saya tengok, saya tara lari. Ada pasport? Ada pasport, ada, semua ada itu. Mana? Lama ada kerja sini? Saya ini kerja 4 tahun lebih. Itu ada permit semua. Yang ni bukan pengenalan diri ni, ini kita tak terima ni. Boleh telefon dia. Ini kat apa ni bang? Ini cleaner punya company. Cleaner. Memang ada cleaner sini tuan? Di sini tak ada cleaner. Tapi sini bukan cuci, sini jual ikan. Jadi kita syak dia salah guna pas, kita akan catat nanti. Kalau you salah guna pas, kita akan ambil tindakan. Saya mesti saya betul-betul sekap. Saya itu bukan tipu sekap. Ekoran gagal mengemukakan dokumen diri yang sah, dia ditahan untuk disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Sekarang saya balik, sudah booking tiket. Oh, bila mau balik? 30 hari ini sudah booking. Sudah booking. Siasatan turut dilakukan ke atas majikan yang dipercayai menggaji mereka secara rahsia bagi mengelak membayar levy bernilai RM1,850 bagi seorang pekerja asing. Berarti sekejap buat kerja ke sini? Sekejap. Orang mana ni minat tu? Semua tu you punya orang lah. Tak lah. Berapa ramai semua orang you? Yang kerja sini? Sama tu 3. Yang lain siapa? Bukan ni. Lama dah you ambil dia? Baru dia. Bila? 2 bulan. 2 bulan. Bila kita check, dia tak ada dokumen apa tau. You ambil dia, you gajikan dia secara tak sah, dia tak ada dokumen apa. Tak faham. Bagaimanapun, dia mendakwa tidak mengetahui mengenai proses pengambilan pekerja asing dan menggaji mereka atas perasaan belas kasihan. Kita nak menggajikan seorang asing, dia kena ada pasport, kena ada pas yang sah. Kan, di setakat benda ni kita tak boleh ambil kan. Dia ambil dokumen, dia cakap dia nak minta kerja. Oh, ini mana boleh. Dia kalau nak, dia kena proper lah. Ini adalah apa ni? Okey, yang ni dia setakat dokumen yang mengatakan apa dia digajikan oleh majikan ni. Tapi setakat dokumen macam ni, kita tak terima lah. Dia mana boleh setakat tunjuk ni, siapa pun boleh buat kan. Dan yang paling ni pula ni, tengok dia dalam photostat saja ni. Kita tak boleh pakai. Jadi kita boleh ambil tindakan kepada parti tu dan juga kepada tokek sekali lah kena menggajikan seorang tanpa ada pas ataupun dokumen yang sah. Begitupun dia didapati cuba berselindung dengan menyembunyikan kad kehadiran pekerja haram bagi mengelak dikenakan tindakan di bawah Seksyen 55 Akta Imigresen 1959 Palang 63. Semua pekerja you akan kena ada rekod macam ni lah. Senang kita nak trace dari segi attendance-nya, kehadirannya. Kita setakat satu ni saja. Dia punya mana? Itu orang asing mana? Kita tanda lah. Mana dia? Dia hari-hari. Kalau tak ada mari kita baru tanda. Mana itu di tanda dekat mana? Mana dia punya? Itu dekat Taluk Lumang. Mustahil lah yang orang Sabah punya ada, orang Malaysia punya ada. Orang asing punya tiada. Dia tidak mau bertanggungjawab lah terhadap pekerja asing yang mengaku bahawa beliau adalah majikan pada pekerja asing yang kita tangkap. Ekoran itu dia dan majikan lain berdepan dengan hukuman denda maksimum RM30,000 atau penjara 12 bulan atau kedua-duanya bagi setiap pekerja haram yang digaji mereka.
faktor utama yang menarik minat mereka untuk bekerja di sini yang pertamanya gaji. Dengan sebulan gaji dibayar lebih kurang dalam 1,200 dan yang keduanya faktor mungkin dia beranggapan sini lebih selamat. Untuk bekerja di sini pekerja-pekerja ini mesti ada pas di bawah pemborong dan pujitan. Kita ambil peluang lah, kita nak memperingati majikan-majikan sebelum menggajikan pekerja-pekerja asing ini mesti melalui saluran yang sah dan pastikan pekerja-pekerja ini ada dokumen dan pas yang sah lah. Jika tidak, kita boleh ambil tindakan kepada majikan dan juga pekerja asing tersebut. Sebab ignorance of law is not an excuse. Kesemua pekerja haram ini dibawa ke Pejabat Imigresen Pulau Pinang untuk tindakan lanjut dan operasi tamat pada jam 12:30 malam. Video yang dipaparkan sebentar tadi dilaporkan berlaku di Jalan Seter Tanjung, Taman Seter Utama Skudai, Johor Bahru, Johor. Dan insiden pergelutan itu dipercayai berlaku di antara pemilik kenderaan dan juga individu penarik kereta. Menurut laporan, ketiga-tiga lelaki itu mendakwa mereka ejen penarik kereta dan secara tiba-tiba meluru membuka pintu pacuan 4 roda tersebut sebelum melarikan kereta itu. Ketika kejadian, pemilik kereta bersama isterinya baru sahaja keluar dari restoran. Menerusi rakaman, pemilik pacuan 4 roda itu dilihat berpaut pada kenderaan sebelum diberi masuk di persimpangan lampu isyarat. Difahamkan lelaki terbabit diturunkan di Taman Universiti, kira-kira 8 km dari lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Muhammad Taib Ahmad mengesahkan insiden ini. Pihak polis telah menerima laporan dari kedua-dua belah pihak. 4 lelaki ditahan bagi membantu siasatan. Menurut ACP Muhammad Taib, pergelutan juga mengakibatkan tangan kiri mangsa cedera, dipercayai akibat tersepit pada pintu kereta. Berdasarkan laporan yang diterima, tindakan mangsa berpaut di luar kenderaan perlu disebabkan perasaan cemas berikutan barangan peribadi masih berada di dalamnya. Insiden sekitar jam 1.30 petang itu mendapat lebih 100,000 tontonan di laman sosial Facebook. Encik Saiful antara mereka yang telah pun menonton video viral ini dan pastinya beliau juga mempunyai sedikit pendapat berkenaan dengan kelakuan terhadap mangsa kejadian. Encik Saiful kongsikan bersama kita apakah pendapat dan perasaan melihat video tersebut? Perasaan marah pun ada. Saya tak patutlah penarik kereta tu buat macam tu kepada owner kereta tu. Sebab 8 km dia naik kereta tu kan, bergantung kat kereta. Kalau jadi apa-apa, mati ke apa, lagi serius lah. Mungkin orang dari kereta tu pun akan ke jail ke apa, tak tahu. Sebab ni boleh jadikan maut. Kalau kita tengok pada video tu macam dah jadi unsur lain. Macam nak bergaduh. Bukan nak tarik kereta. Pengurus bengkel Tao Yong Chan memberitahu pernah melihat sendiri tindakan agresif ejen penarik kenderaan ketika menjalankan tugas. Saya pun ada experience macam ni. Maksudnya time dia orang mari, dia memang satu depan kereta, satu belakang kereta. Kalau dia orang macam tiba-tiba saja terkena macam ni, saya rasa memang panik dan tak baiknya. Dia mesti mau tunjuk dia punya surat. Dia kena ada tunjuk dia punya surat. Maksudnya ini kereta memang ada ada hutang bank. Dia mesti mau ada buat report sama itu balai polis. Dia ada step, dia ada prosedur dia. Dan saya rasa mereka ni dia tak akan suka-suka tarik satu kereta. Memang komisen dia orang punya periuk nasi. Tapi time dia mau dapat tarik itu kereta, mungkin cara dia kita semua kurang senang hati. Itu yang pasti. Penularan video terbabit turut mendapat perhatian pengamal undang-undang Datuk Haziq Piling.
sebelum ditarik, memang setiap penyewa apabila saja tunggak sebanyak 2 bulan, maka pihak bank akan mengeluarkan jadual keempat. Jadual keempat ni memberi masa 21 hari kepada penyewa untuk selesaikan pinjaman kepada syarikat kewangan yang memberi pinjaman. Kalau mereka selesaikan, maka perkara itu tidak akan berlaku. Kalau bayar sebulan pun insya-Allah cukup. Tetapi kalau tak bayar dalam 21 hari ini, maka mereka akan keluarkan sesuatu yang dikenali sebagai repossession order kepada penarik kereta ni. Dalam masa 2 bulan 21 hari tak bayar, mereka akan keluarkan RO. RO akan diberi kepada penarik kereta dan mereka akan pergi cari kereta ni. Dan selepas tu kereta ditarik balik, dibawa ke pihak kewangan. Kewangan masih akan keluarkan sesuatu di bawah. Ini adalah wajib di bawah Undang-Undang Akta Sewa Beli, dikenali sebagai jadual kelima. Di dalam kejadual kelima ni, mereka akan memberi peluang kepada penyewa untuk balik kepada pihak finance untuk selesaikan apa juga hutang. Cuma ada sedikit bayaran lebih, iaitu kos penarikan yang dibayar kepada ejen-ejen penarikan ni. Kedua, kos menyimpan kereta di dalam store yard. So, apabila dilunaskan sahaja ni, tak kira. Dan notis ni, notis jadual kelima, bukan saja diberi kepada penyewa, maka akan diberi kepada guarantor juga. So, guarantor juga boleh pergi selesaikan pembayaran tersebut. Memang dalam peruntukan ada beberapa syarat-syarat yang perlu diikut. Apabila sahaja kereta ditahan, diambil balik, dia perlu mengisi inventory. Inventory dia kena tulis apa barang-barang kereta, keadaan kereta dan sebagainya. Kedua, perlu mengambil gambar dalaman dan luaran kereta. Ketiga, mesti memberi peluang untuk penyewa keluarkan barang-barang persendiriannya. Itu antara banyak yang perlu dibuat oleh penarik kereta. Dia tidak boleh sebarangan. Dia ada syarat-syarat dia. Dia ada etika-etika yang perlu diikut. Jangan lupa apabila saja kereta ni diambil alih oleh penarik kereta, mereka harus ke balai polis untuk membuat laporan dalam masa 24 jam. Walaupun undang-undang menyatakan bahawa memang hak untuk syarikat kewangan untuk mengambil balik barang mereka, sebab di dalam undang-undang mereka ni adalah tuan punya. Kita ni cuma penyewa. Apabila kita bayar installment yang terakhir, maka barulah kereta tu akan dipindah bilikkan kepada kita. Ya. So, di dalam keadaan ni, bila berlaku perkara-perkara seumpama ni, apakah hak seseorang yang terlibat? Maka satu, mereka boleh buat laporan polis. Menyatakan bahawa kekerasan yang tidak munasabah. Sebab SOP dia menyatakan tak boleh gunakan kekerasan dalam apa juga bentuk. Satu. Kedua, mereka boleh hantar kepada pihak bank. Kedua, pergi kepada syarikat persatuan yang mengeluarkan permit tersebut supaya penarik kereta ni permit dia akan ditarik balik. Kes disiasat di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama 20 tahun dan denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Dan kes juga disiasat di bawah Seksyen 279 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama 6 bulan atau denda sebanyak RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Hadirin yang dihormati sekalian, kita fokuskan kepada pergerakan masuk kenderaan pengiring VIP. Demonstrasi menyelamat orang kenamaan atau VIP menggunakan kenderaan perisai jenis Armored Personal Carrier APC JAWS antara yang dipersembah dalam acara pagi ini. Dengan berat mencecah hampir 5 tan, perisai kalis peluru milik PDRM mampu menangkis serangan peluru senjata 7.62 kaliber. Pertunjukan lebih 5 minit dijayakan oleh pegawai dan anggota pasukan gerakan AM PGA sempena pelancaran Skuadron Perisai 15 Brigade Sabah PGA. Majlis disempurnakan oleh Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA PGA Bukit Aman
Datuk Mastur Muhammad Arif di Batalion 17 PGA Lahad Datu Sabah. Di Sabah ini kita faham situasi keselamatan. Sebab itu kita mewujudkan satu skuadron perisai terdiri pada 22 orang pegawai dan anggota untuk permulaan. Penubuhan skuadron perisai ini bertujuan untuk sebagai aset perlindungan kepada infanteri PGA, di mana tugas utama ialah membuat rondaan di sepadan perbatasan, juga untuk kita melakukan serbuan pada kawasan-kawasan pengganas untuk memasuki kawasan musuh dan untuk menyelamatkan VVIP. Kewujudan skuadron ini menjadikan ia skuadron ke-7 ditubuhkan di Malaysia dan sekaligus menjadi skuadron perisai pertama di Sabah. Penubuhan skuadron perisai 15 Brigade Sabah bertujuan bagi memantapkan dan menguatkan aset tempur dan juga pertahanan Brigade Sabah bagi menghadapi segala jenis ancaman dari dalam dan luar negeri, dan difahamkan skuadron perisai ini dilengkapi dengan pemandu terlatih yang sentiasa bersiap siaga untuk diarahkan ke mana-mana lokasi yang diarahkan pada bila-bila masa. Seramai 22 pegawai dan anggota penjawatan baru ini telah pun mandiri khusus pemanduan khas kereta perisai. Kerana kereta perisai sekarang ini yang digunakan oleh PGA bukan untuk pertempuran seperti perang terbuka. Ia lebih kepada usaha-usaha menyelamat dan melindungi infanteri dalam melaksanakan tugas. Dan dalam pembelian baru nanti, kita akan masukkan sekali khusus jangka panjang untuk pengendali kereta perisai dan mekanik supaya kita mampu berdiri sendiri masa kita menjalankan tugas. Sehingga kini sebanyak 13 unit kereta perisai telah ditempatkan di Sabah dan difahamkan 12 lagi unit akan menyusul dalam tahun ini. Majlis berlangsung selama 2 jam, kemudian bersurai sekitar jam 11 pagi. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan, maklumat maupun video berkaitan kejadian jenayah boleh disalurkan menerusi email dan laman sosial rasmi 999, termasuk Instagram, Twitter dan Facebook seperti yang dipaparkan. Dengan itu, saya Anim Izzati mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Sentiasa ingat, jenayah membawa padah.